kepada semua, khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azali Saibin, pengarah Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah, di atas kesediaan beliau melapangkan masa bersama kita pada pagi ini untuk melaksanakan satu, kita anggap sebagai satu amanah dan majlis ilmu lah. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat kepada semua dalam sesi tazkirah 30 minit bersama ni sepenuh Jumaat ini bersama Ustaz dengan tajuk yang akan beliau sampaikan adalah pengubat hati, insyaAllah. Ini penawar bagi hati, insyaAllah yang didapati daripada beberapa hadis, mudah-mudahan yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan juga kepada semua keluarga Pusat Kejayaan dan Pengurusan Pelajar, warga UMS dan semua pelajar-pelajar yang dijemput oleh Ustaz pada pagi inilah. So tanpa membuang masa, saya serahkan platform ini kepada Ustaz untuk terus mulakan sesi tazkirah 30 minit penawar bagi hati, insyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu terima kasih kepada Encik Abdul Haidi sebagai Ketua Takbiran di Pusat Kerjaya dan Pembangunan Kesahawanan Pelajar. Juga mungkin bahagia kita punya Tuan Pengarah, Dato' Sun. Juga mungkin ada di sini Timbalan Pengarah, Dr. Tara. Juga warga PKPKP. Itu adik-adik Pusat Asasi Sains. PKPKP ini adalah Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar. Ya. Adik-adik kita tasawur, untuk makluman Tuan Haidi, adik-adik kita daripada tasawur ini adalah pelajar-pelajar Pusat Asasi Sains, dan mereka ini sudah sebenarnya belum masuk UMS lagi, sudah beberapa minggu ni kan, orang sudah buka tapi masih belum dapat masuk ke Universiti Sabah lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Haidi dan warga PKPKP yang telah merancang program ini untuk pengisian pada hari Jumaat yang mulia ini, iaitu sesi tazkirah 30 minit penawar bagi hati, bilangan pertama 2021. Alhamdulillah, yang pertama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaan kalau dalam bahasa Arab dia panggil fadlillah. Siapa yang ada namanya fadlullah, fadlillah, fadil, itu kan, itu maksudnya kurniaan ya. Kalau tuan-tuan ada nama anak Fadil, Fadlullah, Fudail, ada nama seorang ulama, nama dia Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Fudail, Fadil, ini semuanya namanya maksud dia adalah kurniaan. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu." Shadaqallahul aliyyul azim. Katakanlah hai Muhammad, dengan kurniaan, bifadlillah, kul bifadlillah, katakanlah, ceritakanlah ataupun sampaikanlah hai Muhammad, itu semasa baginda masih hidup. Tetapi bila baginda sudah wafat, yang perlu menyampaikan perkara ini adalah kita lah, umat Islam, pewaris agama Islam ini kan. Apa yang perlu kita sampai, yaitu kita sampaikan, kita kena beritahu dengan kurniaan fadlillah. Qul bifadlillah, katakanlah, sampaikanlah, bagilah tahu bahawa dengan kurniaan Allah,
qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan kurniaan Allah dan dengan rahmat Allah, hendaklah kamu falyafrahu, hendaklah kita kena bergembira dan bersyukur. Jadi alhamdulillah dengan kurniaan, selalu kita sebutkan dengan kurniaan, limpah kurniaan, rahmat daripada Allah, kasih sayang, rahmat itu maksudnya kasih sayang daripada Allah. Pada pagi yang mulia ini, sebelum nanti kita menunaikan solat Jumaat bagi yang lelaki, dan bagi yang muslimat mungkin akan menunaikan solat zuhur, kita telah diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar beberapa kalamullah dan beberapa kalamun Nabi, kata-kata Allah, kata-kata baginda dalam hadis, yang mana kata-kata Allah, kalam-kalam Allah, kata-kata Nabi ini sebenarnya akan memberikan ubat. Dalam tajuk kita ini adalah penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Sebelum kita bahaskan apa itu penawar hati, kita kena tanya dulu hati kita ni sihatkah, kan? Sihatkah, sakitkah dia? Kan? Kalau badan kita boleh nampak dia punya secara fizikal lah, kalau kita sakit kepala, kan? Kalau badan besar mungkin ada obesity, ada kencing manis, darah tinggi. Tuan Hedi? Tuan Hedi alhamdulillah sihat, Tuan Hedi. Selalu Alhamdulillah, InsyaAllah. Si fizikal alhamdulillah kita semua sihat, kan, bertenaga, kan, ada makan minum, begitulah. Hati ini ada beberapa dikatakan dia ada kategori lah, beberapa kategori, kan. Ada yang dipanggil hati yang sejahtera. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Anissa, ya. Hati yang sejahtera kita panggilnya qalbun salim. Qalbun Salim, ada nama kedai Qalbun Salim, kitab nama Qalbun Salim, mungkin ada juga nama orang Qalbun Salim, kan. Qalbun Salim itu, qalbun tu hati, salim tu adalah yang sihat. Qalbun Salim. Ada yang dipanggil Qalbun Marid. Qalbun Marid, M-R-I-D, Marid, M-A-R-I-D, Marid. Dalam bahasa Arab, mim ra ya dal, Marid. Qalbun Marid, hati yang sakit. Okay. Dan yang kategori hati yang ketiga dipanggil qalbun mayyit, hati yang mati, qalbun mayyit. Okay. Jadi dalam tiga-tiga kategori hati ini, sebelum kita nak ubati ini, kita yang kategori mana? Qalbun salim, ataupun qalbun marid, ataupun qalbun mayyit. Okay. Mungkin mudah-mudahan kita di antara dua inilah, qalbun salim ataupun qalbun marid. Kalau qalbun mayit tu Masya Allah, yang sudah mati mungkin perlu kepada banyak perkara lah, kan. Qalbun mayit ni maksudnya jauh sangat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang kita semak bagaimana hati kita, keadaan kita pada hari ini, ya. Kalau dari segi fizikal kita boleh tengok keadaan jasad kita, sakitkah, sihatkah dan sebagainya, kan. Sihatkah dia makan cukup vitamin, kan, kan. Bertenagakah dia, cergaskah dia, itu jasad. Begitu juga dengan hati sebenarnya, sebab kejadian manusia itu bukan sahaja dari segi fizikal, kan. Memang jasad kita ini daripada tanah dan sebagainya. Oleh kerana itu makanan kita pun daripada tanah, kan, bersumberkan daripada tanah. Sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, lembu tu pun bukan dari tanah, tapi dia makan daripada bahan-bahan dari tanah, kan, begitu. Jadi itu jasad kita. Kalau jasad kita perlu pakaikan dengan pakaian, kita perlu kasih sihat dia, perlu lindungi dia, tidak kena panas, tidak kena sejuk, tidak kena sakit. Sebenarnya begitu juga satu lagi yang unsur yang Allah SWT berikan kepada manusia, dan dia berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu unsur ruhani. Okay. Jadi kalau hanya dengan jasad tanpa ruh, jadi kita ini tidaklah dipanggil manusia, kan. Tidak dipanggil manusia. Tapi alhamdulillah Allah SWT berikan kita jasad, kita panggil raga, kan. Dulu bahasa jasad ni kita panggil raga, kan. Satu lagi kita panggil jiwa. Jiwa ni sebenarnya ada dua lah, satu rohani kita dan satu lagi akal kita, kan.
jiwa dan raga. Raga itu maksudnya tubuh jasad kita, dan raga jiwa itu maksudnya akal dan hati kita. Jadi yang perlu kita bincangkan pada hari ini, dan insya-Allah akan siri-siri seterusnya akan disusun oleh pihak PKP adalah berkaitan dengan hati kita. Kerana sangat penting untuk kita merawat, memberi kesihatan kepada hati kita. Contohnya lah kan, kalau kita ditimpa sesuatu ujian, kan, masalah dalam kehidupan kita, dan sudah pasti dalam kehidupan kita ini penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran, penuh dengan kesusahan. Contohnya apabila kita ditimpa kesakitan, kan, wabak contohnya kan. Mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita yang ditimpa dengan penyakit COVID contohnya kan. Mungkin adik-adik yang tidak dapat hadir ke Universiti Sabah. Macam-macam lagi lah. Bila duduk di rumah mungkin ada stres dan sebagainya kan. Pembelajaran internet pun kadang-kadang mungkin mati hidup kan, dan macam-macam lah halangan-halangan masalah harian kita. Bagi seorang yang mempunyai mental yang sihat, kita panggil jiwa lah. Jiwa ni dia dua, satu mental, satu lagi rohani. Selalu kebiasaan kita akan bahaskan tentang mental, hanya mungkin sekadar fikiran kita, bagaimana kita stres, pemikiran kita bagaimana positif dan negatif kan. Tapi kadang-kadang kita terlupa satu unsur lagi dalam jiwa kita itu, yaitu rohani kita. Jadi apabila kita ditimpa dengan sesuatu musibah, orang yang tidak ada kecerdasan dari segi mental dan rohani dia mudah untuk mengeluh kan, akan mudah untuk mempersalahkan orang lain, atau kalau tidak mempersalahkan orang lain pun dia akan mempersalahkan dirinya kan. Dia kecewa, putus asa, mungkin marah, dan macam-macam sedih, dan pelbagai lagi penyakit-penyakit yang boleh merosakkan mental kita dan jiwa kita. Jadi oleh kerana itu perlu sebagai seorang Islam ini mentalnya kena kuat dan jiwanya kena rohaninya kena kuat. Apabila seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ini salah satu contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kamu ditimpa dengan satu musibah, iza asabatuhum musibah, sama ada sebenarnya musibah itu berbentuk yang mudarat ataupun berbentuk yang baik. Bagi seorang mukmin, apa yang perlu dia buat? Hendaklah dia kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hendaklah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kita serahkan segala perkara-perkara yang berlaku itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau kita melakukan satu urusan kan, tiba-tiba tidak jadi. Kita kadang-kadang kalau imannya, rohaninya tidak kuat, yang tidak sehat, dia akan cepat melenting lah, cepat marah. Kenapa ni berlaku begini gini kan, dia cepat marah. Tapi seorang mukmin yang imannya mantap, maka segala perkara yang berlaku tu, yang pertama sekali dia akan buat kembalikan kepada Allah dahulu. Kan, contohnya kalau kita dalam pentadbiran, contohnya sesuatu program kita tidak berjalan dengan lancar, kadang internet masalah lain, masalah program cecah merda, ada bila audit ada masalah begini kan. Bagi seorang Islam, dia kata jangan tunjuk kesalahan itu kepada manusia dulu. Jangan tunjuk dulu kesalahan itu kepada siapa-siapa, tapi kita kena sebut dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Bila kita sebut begitu, insya-Allah, sebab apa sahaja urusan kita, apa sahaja yang kita buat itu semua dalam genggaman Allah, keizinan Allah, kan? Ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti segala perkara yang kita buat itu sudah dalam pengetahuan Allah, kehendak Allah. Memang kita sudah merancang, wa makaru wa makallah wallahu khairul makirin. Dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu merancang dan aku juga merancang, yakni Allah
Dan sebaik-baik perancangan itu adalah yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai manusia, kita sebenarnya kalau misalnya perasaan kecewa, marah akan kurang kalau kita kembalikan segala urusan itu, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kadang-kadang kita melakukan kerja urusan kita itu, kita merasakan bahwa itu segala-galanya dari kita. Idenya daripada kita, keizinannya daripada kita, usahanya daripada kita. Sedangkan dalam banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita iaitu la haula ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'lana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Nanti rakaman doa tadi itu tuan-tuan boleh tengok. Di Facebook ada ni Tuan Abdul Hadi? Ada Facebook ada? InsyaAllah nanti kita akan masukkan dalam YouTube. Nanti tuan-tuan, nanti doa tadi itu nanti adik-adik tuan-tuan boleh semak balik kalau nak hafalkan. Iaitu maksudnya, wahai Allah yang maha hidup dan yang mematikan, birahmatika nastaghis, dengan rahmatmu, kasih sayangmu, kami sangat-sangat perlukan. Aslih lana sya'lana kullah, perbaikilah segala urusan kami, segala perancangan kami. Dan wala takilna ila anfusina tarfatain, jangan engkau biarkan kami menentukan segala urusan kami, keputusan kami, kami yang menentukan, dengan semata-mata kami yang menentukan, tetapi bimbinglah kami ya Allah, kan? Wala aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Allah dalam doa itu dikata, walaupun hanya dengan sekadar mengelipkan mata pun sebenarnya kita tidak mahu kita yang menentukannya. Kita mahu Allah yang pimpin. Ataupun dikata walaupun dengan sekecil daripada ibaratnya mengelipkan mata. Kita rasa macam mengelipkan mata ini kita yang atur, kan? Sebenarnya itu semua adalah atas keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun yang sekadar sekecil-kecil perkara, kita mohon supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin kita dalam urusan harian kita. Urusan pembelajaran, urusan kerja, urusan rumah tangga, kan? Kalau nak beli kereta, nak beli basikal, nak beli buku, nak beli macam-macam lah. Banyak sekarang ni pilihan ni di talian, kan? Kalau kita buka Shopee tu, nah macam-macam mau dibeli, kan? Jadi sebelum mau beli sesuatu tu, minta doa, ya Allah, pimpinlah aku dalam membeli barang ni. Adakah ini memang kebetulan sesuatu yang perlu untuk aku, ataupun baik untuk aku, kan? Takut nanti apa yang kita beli itu mungkin memudaratkan kita atau orang lain, ataupun mungkin menyebabkan kita marah. Sebab kenapa marah? Bila kita tanpa yang sepatutnya kasut yang sampai, benda lain yang sampai, banyak berlaku tu, kan? Mulalah kita marah-marah. Sebab di awal kita masa kita mau pilihan tu, kita nak baca doa, kan? Begitu juga kalau kita keluar rumah, kita tanpa membaca doa. Di awal lepas subuh kita nak baca zikir harian apa sebagainya, yang mana zikir-zikir itu mengajarkan kita untuk melindungi diri kita dari perkara-perkara yang kita tidak ingini. Jadi kalau kita sudah buat bacaan zikir selepas solat, berdoa-doa keluar rumah, berlaku juga sesuatu perkara yang kita tidak ingini. Contohnya kereta kita dilanggar oleh orang belakang kah, ataupun apa-apa sajalah, kita terduga kaki kan dan sebagainya, maka hati kita akan tenang, hati kita akan tidak marah-marah, tidak kecewa. Sebab apa? Kita akan kembalikan urusan tersebut, kita telah buat dengan terbaik dan kita bertawakal kepada Allah, dan itu sesuatu yang pasti kita rasa Allah pasti membuat sesuatu itu ada dia punya hikmahnya. Begitu ya. Jadi macam COVID pada hari ini, kita tidak terlampau marah, kita juga tidak terlampau kecewa. Kita hadapi dengan seperti yang diperintahkan oleh kerajaan kita. Kita tidak marah-marah, walaupun disekat perjalanan, tidak boleh pergi melancong, tidak boleh macam-macam kita boleh buat, tidak boleh makan di kedai. Tapi sebagai orang yang mukmin, kita patuh dan hati kita akan tenang sebab kita telah mengambil langkah-langkah penjagaan diri, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
kita ikut peraturan oleh pihak berkuasa agama dan sebagainya. Walaupun macam kita beribadah solat Jumaat. Solat Jumaat disekat kita untuk tidak bersolat Jumaat kan. Kita memang ada kebimbangan kan. Tapi kita bukan marah. Kita sedih sebab kita tidak dapat menunaikan solat Jumaat secara berjemaah. Tapi kita tidak marah. Kita tidak marah, kita tidak mengamuk. Ada sebahagian orang sampai dibawa keranda, kan, dibawa mayat, macam-macam dia buat kan, buat demo dan sebagainya kan. Jadi kita sebagai orang yang mukmin, dalam hadis Nabi SAW dikatakan, ajaban li amril mukmin, sangat ajaib, sangat hairan, sangat Allah sangat ajaib, terpegun dengan seorang mukmin yang apabila diberikan sesuatu nikmat, iza asabahu syarra fasabara. Apabila diberi satu nikmat yang baik, maka fasyakara, dia bersyukur. Wa iza asabahu darra fasabara. Dan apabila dia diberikan satu ujian kesakitan, perkara yang menyakitkan, yang menyusahkan, maka dia akan bersabar. Dia akan bersabar. Fakana lahuma khairul lahuma. Jadi sama ada baik, susah atau senang, bagi seorang mukmin itu dia anggap sebagai fakana kullahu khair. Dia menganggap semua itu adalah perkara yang baik. Jadi ini yang Allah sangat puji, sangat bangga dengan seorang mukmin. Mukmin yang sebenar-benar, yaitu apabila diberikan nikmat dia bersyukur, apabila diberikan ujian dia bersabar. Jadi adik-adik yang dimati Allah SWT dan tuan-tuan dan perempuan yang dimati Allah SWT, kita kembali kepada hati kita tadi itu berkaitan dengan sabar ya. Kita tengok, renung hati kita. Kalau hari ini yang suka marah-marah, suka kecewa, apalagi sedih, terlampau sedih yang melampau lah, apalagi bimbang yang melampau, takut yang melampau, kadang-kadang apalagi suka terlampau menyalahkan orang dan sebagainya, kita tidak puas hati, semua orang kita tidak puas hati dan sebagainya. Itu kena semak dengan hati kita. Adakah hati kita itu marid, yang sakit, ataupun hati kita itu mayit, hati yang mayit, hati yang mati. Pertama lagi kita boleh semak dari segi kualiti ibadah kita lah ya. Yang mayit ni sebenarnya dia sudah terlampau jauh daripada Allah. Dia meninggalkan solat, melakukan dosa-dosa yang besar, zina, riba, minum arak dan sebagainya. Jadi itu perlu kita kasih hidup dia balik ya. Hati yang mayit ni melakukan dosa-dosa yang besar, jadi perlu untuk kita hidupkan dia dengan beberapa perkara yang digariskan oleh para ulama kita lah. Jadi insyaAllah pada siri-siri yang seterusnya, insyaAllah nanti Tuan Haidi akan susun mungkin, kita akan berikan satu kitab yang dinamakan Penawar Bagi Hati, karangan seorang ulama Nusantara, yang dia sudah beratus tahun kitab ini ya. Ini namanya kitab yang berkat, yang ada dikarang oleh seorang ulama yang besar, dan mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita merawat hati kita. Kalau dalam jasad kita, kalau kita sakit sakit kepala, demam dan sebagainya, kita ada doktor-doktornya kan, dan mereka ada buku-bukunya. Jadi alhamdulillah dalam Islam pun kalau hati kita sakit, rohani kita sakit, sudah ada doktor-doktornya, sudah ada buku-bukunya. Jadi kita gunakanlah buku-buku, karangan-karangan ulama yang sudah ada untuk kita gunakan dalam merawat hati kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sihat, hati yang cergas, insya-Allah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati wadkhuli ibadi.
Sadaqallahul aliyyul azim. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sehat, jiwa-jiwa yang bersih, masuklah kamu kan ke dalam syurga yang kamu akan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan berjumpa lagi dalam siri-siri untuk kita mengubati hati kita yang mungkin dalam keadaan yang telah mati, nauzubillah min zalik, ataupun yang dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit perkongsian pada hari ini memberi manfaat. Terima kasih sekali lagi kepada Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar, juga adik-adik daripada pelajar Pusat Persediaan Asasi Sains Teknologi PPST Universiti Sabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri kita punya sesi tazkirah 30 minit penawar bagi hati yang julung-julung kalinya kita adakan ini, saya bagi pihak pengarah Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Razali Saibin, pengarah Pusat Islam. InsyaAllah segala apa yang dikongsikan tadi itu dalam sesi tazkirah ini memberi manfaat dan memberi kesedaran kepada kita, dan redanya kita kepada apa juga yang kita hadapi, dan mudah-mudahan menjadi satu asbab ukhuwah kita bersama. Saya kira dalam 72 orang ni, dan insyaAllah ada kesempatan dan keizinan untuk bilangan yang seterusnya kita akan bersama lagi dengan Ustaz untuk kita mendengar seperti mana yang telah dikongsikan tadi kitab tersebut, dan mudah-mudahan ianya menjadi sangat bermanfaatlah untuk kita insyaAllah. So akhir kalam daripada saya ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi, dan segala yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekhilafan itu adalah atas kelemahan pihak kami sendiri, dan insyaAllah kita akan baiki pada masa-masa akan datang. Dan terima kasih banyak-banyak Ustaz di atas kesediaan untuk bersama kami. Sekali lagi saya susah mau gambarkan macam mana gila orang kegembiraan lah, mudah-mudahan sebab mudah-mudahan yang menjadi asbab untuk kita sama-sama meninggalkan ilmu-ilmu yang baik, sedekah ilmu kita kepada umat Islam yang lain insyaAllah. Itu saja Ustaz daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah hadir, pelajar-pelajar Ustaz juga, dan warga YMS khususnya Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan. Terima kasih semua insyaAllah.